Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi hari ini mengumumkan pemberian bantuan khas bersasar sebanyak RM300 kepada peneroka Felda yang berpendapatan RM1,000 ke bawah. Beliau menyatakan bahawa bantuan kepada setiap peneroka di 317 tanah rancangan Felda seluruh negara itu akan disalurkan sebelum sambutan Aidilfitri. Dia turut mengumumkan bahawa peneroka berpendapatan RM1,000 ke bawah dan peneroka yang berpendapatan RM1,000 hingga RM2,000 akan mendapat penangguhan potongan hutang tidak termasuk kos operasi ladang untuk hasil bulan Mac. Dalam acara program Iftar Majlis Santunan Kasih Ramadan di MRSM Felda Trolak, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga mengumumkan bahawa kementerian telah meluluskan projek membina jalan dari Felda Trolak Selatan ke Pekan Trolak Mualim Perak dengan kos 35 juta. Langkah ini diharapkan bakal memberi manfaat kepada penduduk di Felda Trolak dengan mengurangkan masa perjalanan ke Pekan Trolak dari 30 minit kepada 10 minit sahaja. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail menegaskan bahawa penjualan token yang tertera kalimah Allah Subhanahu Wa Taala merupakan satu penghinaan kepada agama Islam sebagai agama persekutuan. Beliau juga Menteri Besar Pahang berkata sememangnya wajar umat Islam marah dengan tindakan yang dianggap tidak bertanggungjawab ini kerana telah menimbulkan kemarahan umat Islam di negara ini kerana ia merupakan satu penghinaan kepada agama persekutuan. Selain itu, Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia menjunjung kasih atas titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor yang menggesa pihak berkuasa untuk mengambil tindakan tegas mengenai isu berkenaan kalimah Allah dan memastikan agar ia tidak berulang lagi. Ketuanya Dr. Akmal Salim mengambil perhatian atas titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor agar tidak memandang remeh isu mengenai isu kalimah Allah. Beliau mengucapkan penghargaan kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor atas usaha memelihara kesucian keharmonian serta penghormatan terhadap agama rasmi negara. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia Dr. Muhammad Akmal Salim menyeru rakyat Malaysia untuk terus memboikot kedai KK Mart yang terlibat dalam kontroversi menjual token bertulis kalimah Allah. Dia menegaskan bahawa kempen boikot ini bertujuan memberi pengajaran kepada pihak-pihak yang mempelekeh isu agama dan bangsa. Dalam hantaran di laman Facebooknya, Dr. Akmal menyarankan agar semua pihak kekal tenang dan terus memboikot kerana prinsip UMNO jelas mempertahankan Islam Bumi Putera dan Raja-Raja Melayu sejak dulu hingga kini. Bagi beliau, permohonan maaf sahaja tidak mencukupi untuk menyelesaikan isu ini yang dianggap serius dan mempelekeh isu agama dan bangsa. Terdahulu di media sosial tular berkaitan kewujudan token tertera kalimah Allah yang dijual secara terbuka di rangkaian kedai runcit terbalik. Bagaimanapun, KK Mart kemudiannya tampil membuat permohonan maaf setelah penjualan token di satu daripada 881 cawangannya. Ahli Dewan Negara Datuk Dr. Azhar Ahmad menyatakan bahawa isu penjualan token yang tertera kalimah Allah sangat mengguris perasaan umat Islam. Baginya perbuatan seperti itu seolah-olah tidak menghormati kedudukan Islam sebagai agama persekutuan negara. Beliau menyatakan walaupun Islam tidak terancam, namun perkara-perkara seperti penjualan token yang menghina agama dapat menyakiti hati orang Islam. Beliau berkata demikian dalam pembahas usul menjunjung kasih titah diraja di Dewan Negara semalam. Menurutnya, tindakan tegas perlu diambil bagi menghukum pihak yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan dan prinsip-prinsip berhukum negara. Dalam perbahasan tersebut, beliau mengingatkan mana-mana individu lain terutamanya pemimpin politik tidak bercakap di luar konteks Perlembagaan Persekutuan atau mengajar tentang agama Islam seolah-olah mereka lebih memahami agama Islam. Kerajaan Malaysia telah menandatangani 9 perjanjian persepadanan maritim dengan negara-negara jiran. Dia memaklumkan perjanjian terbaru itu termasuk 2 treaty persepadanan maritim antara Malaysia dengan Republik Indonesia, iaitu persepadanan laut di Selat Melaka dan Laut Sulawesi. Jelasnya perjanjian tersebut dapat ditandatangani pada 8 Jun 2023 di Seri Perdana Putrajaya dan kini sedang dikuatkuasakan dengan penuh tanggungjawab terhadap kedaulatan Malaysia. Dan juga Ketua UMNO bahagian Kimanis turut memaklumkan bahawa langkah pemeteraian sesebuah perjanjian persepadanan maritim hanya akan disetujui setelah mempertimbangkan elemen-elemen penyelesaian secara bersama dengan negara-negara terlibat. Beliau menyatakan kerajaan akan memastikan bahawa setiap keputusan yang dibuat tidak menjejaskan kedaulatan dan kepentingan negara. Ini bertujuan untuk memastikan kedaulatan negara terjamin dan hubungan diplomatik dengan negara-negara jiran terpelihara dengan baik.